الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan himpunan ini mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya kita melafazkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah di atas limpah dan kurnia daripada Allah, diberikan ruang dan kesempatan untuk kita bersama-sama kembali ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah hampir 3 bulan kita diberikan ujian oleh Allah, tidak dapat berkunjung ke dalam masjid maupun surau akibat dengan penyakit yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur banyak-banyak kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang sekali lagi untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan jadikan peluang ini macam roti gadinya waktu PKP baru-baru ni. Kerana ada orang yang jadikan masjid dan surau ni tuan-tuan macam roti. Waktu PKP kita melihat ada ketika waktu orang sangat ligan dan kejar roti gadinya sampai habis. Di kampung di tempat saya, lori baru sampai, baru susun roti al-ihram. Lori tak ada balik habis nak ni. Dia laju. Waktu tu kerana permintaan tinggi. Tapi saat dah banyak dah roti tersebut, tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang pergi tengok, tak habis pun lepas. Jadi nak bagi gambaran, ada orang buat macam tu juga dengan masjid dan surau. Waktu masjid dan surau tak dibuka, tak dihadir, maka ada suara-suara yang keluar mengatakan bila nak boleh pergi masjid, kami dah rindu dah, tutup apa masjid, surau dan sebagainya. Ada orang yang keluh macam tu. Tapi saat masjid dan surau telah pun dibuka, tak main pula. Jadi jangan jadikan masjid dan surau macam kamu jadikan roti gadi yang baru ni. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selama 3 bulan kita berpisah, tak sempat berjumpa. Last kita berjumpa pada bulan 3. Waktu tu anak saya seorang. Main malam ni anak 2 yang buat main. Dia buat PKP pula 3 bulan, tak naik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai mukadimah sebelum kita sambung baca kitab kita pada malam ni, saja untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan pesanan dan yang apa yang telah disebutkan oleh para ulama saat kita memperoleh anak ataupun bayi. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama sebut saat kamu dapat bayi ataupun anak yang baru dilahirkan, maka ada 8 perkara yang kamu kena buat. 8 benda. Ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, kalaulah mantau ke tahun depan kan, tahun ni kan, ada anak yang akan dilahirkan dalam keluarga kita, sama ada anak sendiri kan, anak menakan kan, cucu kan, siapa pun anak yang dilahirkan, tuan-tuan, ada 8 perkara yang ulama telah susun. Bukan wajib, sunat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkas yang saya boleh sebut sebagai mukadimah sebelum kita baca kitab mana ni tak boleh lama, dalam masa 40 minit ni. Belajar tiba-tiba boleh mampu. Jadi kita kena jaga-jaga. Tuan-tuan dirahmati Allah, baik. Dalam 8 perkara tersebut ulama susun, ada benda yang kena buat hari pertama, ada yang kena buat hari sekian. Baik. Jadi kata ulama, hari pertama kamu kena lakukan saat bayi itu dilahirkan, ada 3 perkara kena buat. Yang pertama azan, yang kedua iqamah, yang ketiga tahnik. Ini 3 benda ni kena buat hari mula. Jadi saat anak itu dilahirkan hari pertama, maka hari pertama tersebut kamu kena buat 3 benda ni. Azan, iqamah, tahnik kalau boleh. Kalau ada kesempatan, ada ruang, buat. Kalau tak boleh buat, tak apa. Yang tak sempat buat semua, jangan tinggal semua. Baik, jadi azan telinga kanan, qamat telinga kiri, lepas tu tahnik. Ni kalau ada kesempatan dan ruang waktu. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, laki pun sama, perempuan pun sama. Kalau anak tu anak laki pun azan qamat, perempuan pun macam tu juga azan dan qamat. Cuma baru ni ada orang tanya, anak dia beranak musim PKP, jadi adakah azan dia nak kena sebut sallu fi buyutikum ke mana? Mampu bawa. Dia azan macam biasa sudah, terus duduk tukar. Nanya budak tu main besar tak pergi masjid, main yang di rumah.
Dia datang macam biasa. Azan, iqamah, dah ni hari yang pertama. Manakala hari yang ketujuh, kata ulama, buat 4 benda. Semua 8. 3 pertama hari mula, 4 perkara hari ketujuh. Iaitu bagi nama, akikah, kemudian bercukur dan bersedekah. Ni 4 benda yang buat hari 7. Di tuan-tuan dan rahmati Allah, kena kira elok hari pertama, hari kedua sampai hari 7, buat pula 4 benda. Sunnah. Kalau tak boleh buat, sudut kalut. Maksudnya tertunda sah. Cuma kalau ada ruang, ada kesempatan, buat 4 benda hari ke-7. Jadi nak kira hari ke-7, saat budak tu lahir siang, maka siang tu dikira hari pertama. Tuan-tuan, anak saya lahir pukul 5.30. Jadi 5.30 sampai nak maghrib dalam 7.30, ada lagi 2 jam. Jadi hari pertamanya 2 jam. Masuk malam, dah masuk hari lain. Jadi hari pertama dengan hari kedua kena kira bagi elok. Ada budak yang beranak pukul 8 malam. Jadi esoknya baru hari pertama. Hari pertama. Jadi budak yang beranak pukul 6 petang dengan budak yang beranak pukul 8 malam, beza sehari dah. Jadi kena kira bagi elok. Jadi hari yang ketujuh buat 4 benda. Bagi nama, kemudian akikah, kemudian bercukur, dan timbang rambut tersebut dengan timbangan emas dan sedekah. Ini 4 benda buat hari yang ketujuh. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selalu kita buat dah, bagi nama memang duk bagi dah. Kemudian akikah pun insya-Allah ada duit dekat buat. Dah cukup. Jadi tuan-tuan, duit rambut budak bukannya banyak. Tak sampai 1 gram. Timang tak sampai. 1 gram ni RM285 harga emas. 285. Jadi kalau naik 1 gram, bayang 285. Tak banyak. Jarang rambut budak naik 1 gram. Payah. Bawah dah 1 gram. Kalau nak banyak, cukup dengan kepala pak kali. Belum timang, ketahuan lah nak bayang berapa. Bayang biasa sudah. Ni hari yang ke-7. Dan hari yang ke-8 kata ulama, khitan. Ataupun sunat. Masuk jawi pula. Ni kalau yang disusun oleh para ulama, kalau ada kesempatan waktu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wallahualam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, itu sebagai mukadimah yang boleh kita kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Baik, kita sambung baca kitab berkaitan dengan adab, dan pada malam ini kita sampai pada muka surat yang ke-26, iaitu adab-adab bersahabat. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Baik. Adab-adab bersahabat. Sahabat adalah seseorang yang bergembira apabila kamu gembira dan marah apabila kamu marah, yang sentiasa di sisimu dan menasihatimu. Ibnu Khaldun telah berkata, la yastati'ul insanu an ya'isha wahdahu bima'zalin an bani jinsihi fasa'adatuhu fil 'aishi ma'a ahlihi wa 'ashiratihi asdiqaihi al-awfiya. Baik, yang bermaksud seseorang itu tidak akan mampu hidup sendirian di suatu tempat berasingan daripada kaumnya, kerana kebahagiaan itu apabila bersama keluarganya, kerabatnya, dan sahabat-sahabatnya yang setia. Ini kata Ibnu Khaldun. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat ni orang yang seronok dengan kita, dan dia akan bersedih dengan kita, dan dia akan sentiasa berada di samping untuk memberikan nasihat dan bawa kita ke arah yang baik. Itu sahabat. Dia beza dengan kawan. Kawan waktu seronok dia ada, tapi kadang-kadang waktu sedih tak ada, hilang. Ada macam tu. Waktu kita sedang senang, ada dia dengan kita. Tapi waktu susah, hilang. Jadi sahabat susah senang dia akan bersama. Waktu kamu seronok, dia tumpang. Waktu kamu sedih, dia akan berikan sokongan. Dia akan ada dengan kau. Ini baru sahabat. Tapi kalau waktu kita senang dia ada, waktu kita susah dia tak ada, dia lari. Ini bukan sahabat, ini musibah. Nak cari pun nampak orang. Masalah orang macam ni. Jadi sahabat yang baik, dia akan duduk bersama dengan kita sama ada susah dan senang, seronok dan sedih, dan akan memberikan nasihat yang baik untuk sama-sama ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, orang tak boleh duduk seorang-seorang kerana nama manusia, dia kena ada kawan, kena ada saudara, kena adik beradik, kena ada family, semua nak. Sebab nak sembang. Mana boleh duduk seorang? Kena perintah berkurung 3 bulan, pakat minta nak balik. Ada yang kurung seorang-seorang di rumah, dia gila lah. Ada. Dekat nak gila lah, stres. Tak boleh pergi mana. Tapi kawan-kawan yang baru balik pada luar negara, kena kuarantin, duduk dalam hotel. Tuan-tuan buka pintu, suara kepala berhamput lah. Marah lah. Duduk dalam bilik. 14 hari tak boleh keluar mana. Gila tu.
Walaupun katil empuk, bilik air pun comel cermin saja. Air terah. Jadi walaupun mewah, aircon dan sebagainya, tapi kalau tak ada orang, tak ada happy. Kerana nama manusia kena hidup dengan kawan-kawan. Lepas tu ni kata Ibnu Khaldun. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amma yukhalil." Atau kama qala. Yang bermaksud, agama seseorang itu berdasarkan temannya, maka perhatikanlah siapa temanmu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama seseorang tu duduk kat kawan. Jadi kamu nak tengok seseorang, tengok kawan dia. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, kita ada anak kan. Anak depan mak ayah berlakon. Jalan semut, pijak semut tak mampu. Tak ada apa bagus depan mak ayah. Tuan-tuan dirahmati Allah, nak tengok perangai dia sebenar ataupun tidak, tengok dengan siapa dia berkawan. Kamu boleh tahulah perangai dia macam mana. Kerana pengaruh kawan kuat. Budak umur daripada kecil boleh bercakap, dia akan duduk dengan mak dia. Apa yang mak ayah dia sebut, dia akan dengar. Mak dia tak pergi makan coklat. Tuan-tuan, budak mak 4 tahun, saat pak nakan nak belajar coklat ke anak, budak tersebut, budak kata tak boleh, mak tak bagi. Kerana dia pegang sungguh dengan cakap mak dia. Budak. Tapi saat masuk sekolah, darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6, tuan-tuan, budak ni dia akan berubah. Dia akan dengar cakap cikgu lebih daripada cakap mak ni. Mampu lagi tak? Waktu tu tuan-tuan, cikgu kata balik balut buku warna hijau. Esok nak sekolah pukul dia habis malam ni. Nak cerita mana kedai tutup. Aduh, kita dah tak apalah balut plastik biasa lah. Mana boleh cikgu suruh warna hijau. Kena cari juga warna hijau. Kerana dia berpegang dengan cakap cikgu. Budak berubah. Cakap mak tak dengar lah. Mak dah tak apa lagi mak dia pun cikgu. Tak, cikgu nak warna hijau kan. Kena cari juga warna hijau. Tuan-tuan, naik sekolah menengah, dia tak dengar cakap cikgu dah, dengar cakap kawan. Cikgu kata kena pergi sekolah. Mak dia kata, cikgu kan kata pergi sekolah. Kawan kata tak payah. Kawan pula. Dan waktu tu tuan-tuan dirahmati Allah, nak tengok perangai dia, kamu tengok dengan siapa dia berkawan. Ini penting. Sebab tu kata Nabi SAW, agama seseorang duduk kat kawan. Kamu nak tengok seseorang, perhatikan dengan siapa dia berkawan. Kerana tu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak yang membesar dalam kalangan kawan-kawan yang baik. Kita minta dapat kawan-kawan yang mendorong ke arah kebaikan, kerana itu adalah pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang anak. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi nak bagi gambaran, disebutkan hadis Nabi SAW, kemudian disebutkan kata-kata ulama betapa penting seorang sahabat dalam kehidupan manusia. Maka kata Syekh, didatangkan beberapa adab yang perlu kamu jaga. Waktu saat kamu nak berkawan, kamu nak ada bersahabat, maka ada beberapa benda yang kena perhatikan sebagai adab di dalam bersahabat. Baik, cara ringkas nak kena cepat. Panjang kok ni. Baik, yang pertama disebutkan, bersahabatlah kerana Allah, bukan kerana tujuan lain, agar Allah menempatkan kamu di bawah naungan pada hari yang tiada tempat berteduh melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Syekh letak kok manapun bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau perhati bagi elok-elok, apa benda sekalipun ulama akan listkan perkara yang paling penting. Poin yang pertama, buat apa benda pun lillahi ta'ala. Semua kerana Allah. Kerana itu akan jadi poin penting untuk kamu dapat ibadah yang agung. Itu akan jadi pahala yang besar saat kamu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Dr. Ahmad Umar Hashim hafizahullah ta'ala, tuan-tuan, disebutkan saat kita diuji Allah dengan wabak melanda, orang yang terlibat dalam barisan hadapan siapa dia? Doktor, polis, jururawat, bomba. Ini semua yang terlibat dengan barisan hadapan. Maksudnya mereka mendedahkan diri mereka kepada bahaya. Kita nak duduk di rumah, stay at home, duduk di rumah. Tapi saat kita duduk di rumah kerana nak cegah daripada terkena jangkitan, tiba-tiba polis, tentera, doktor, jururawat terpaksa duduk di barisan hadapan, terpaksa berhadapan dengan bahaya, semata-mata nak berikan perlindungan pada orang ramai. Ini game barisan hadapan. Tuan-tuan, kata Syekh, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut, kalau buat lillahi ta'ala, maka ibadah pekerjaan itu akan jadi ibadah yang paling agung saat kamu jumpa dengan Allah. Jadi polis, tuan-tuan, biasa ni dah.
Tapi pahala tu kini pahala besar kalau kamu buat lillahi ta'ala. Besar pahala. Ada orang marah, dia nak anak dia jadi ulama. Kalau boleh nak anak dia semua hafal Quran 30 juzuk. Kalau boleh nak semua anak dia jadi tok guru, buka pondok dan sebagainya. Tak, bukan semua dapat. Anak tok guru pun kadang haru. Dia bukan semua boleh. Maka jangan marah. Jadi tuan-tuan, bukan jalan ke syurga bukan satu, banyak. Syurga luas kan. Ada orang masuk ke syurga Allah dengan hafazan Quran. Ada orang pergi ke syurga Allah dengan berpuasa. Ada orang masuk ke dalam syurga Allah dengan banyak solat malam. Tuan-tuan, ada orang pergi ke syurga Allah kerana melakukan pekerjaan dengan baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada doktor masuk syurga kerana pekerjaannya. Macam tu juga dengan polis. Semua ada belakang. Ni ada pak marah saat anak dia masuk dalam Dewan Periksa keluar keputusan biasa. Bahasa Arab C. Pendidikan Islam B. Bolehlah lulus tapi tak cemerlang. Jawi B. Macam tu je. Tapi main sains A+, matematik A+. Ayah marah. Ayah dia kata apa? Ingat dalam kubur malaikat nak dengar sains. Pula dah. Sebab dia nak anak dia pulun ke agama. Tuan-tuan, kalau nampak macam tu, bagi sokongan. Kerana saat dia menjadi orang yang hebat, doktor kan, polis dan sebagainya, kalau dia buat tu kerana Allah, itu akan jadi ibadah yang paling agung saat dia berbalik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sangat pahala. Bukan jalan satunya, banyak ni jalan. Tuan-tuan, doktor pahala besar. Bayangkan kalau ziarah orang sakit pun pahala besar dah. Bagaimana keadaan doktor yang merawat orang sakit? Lagi besar. Bukan dekat dunia gaji besar, lambat gaji doktor. Bukannya sikit. Saya tahu dah dulu saya doktor juga. Dululah. Doktor Casko. Tuan-tuan pergi tengok doktor, gaji derah. Kalau pergi klinik, tuan-tuan pergi hospital swasta, jangan pergi kerajaan, pergi swasta. Baru tulis nama. Baru daftar nama nak jumpa doktor. Tuan-tuan, daftar tu 100 dah bayar. Penyakit datang punca ni, bayar dah 100. Daripada tak mampu sembuh ni. 100 dah bayar. Tunggu waktu nak jumpa doktor, tuan-tuan, lama dah tunggu. Duit habis dah 100. Saat kita masuk bilik doktor, tuan-tuan, doktor tengok kita berjalan, dia tulis. Tulis tu RM40 tu. Yang buat main. Tengok cara berjalan, tulis lah. Ini jalan slow ke arah, tulis. Contohlah. Duduk atas kursi, dia tanya, Pak Cik, main apa? Sakit apa? Cuba cerita. Pak Long ni pun bagi tahu, tahulah doktor, saya ni setiap pagi bangun sikit belakang. Bangun pagi sikit belakang. Dia pun dengar tulis. Dan dia kata, baik Pak, macam ni Pak Cik. Kalau bangun pagi sikit belakang, esok jangan bangun pagi dah, bangun tengah hari pula. Buah ayat tu, RM400. No. Ada orang kata mudahnya aja doktor. Tuan-tuan rahmati Allah, takkan ada doktor ulang macam tu. Cuma nampak mudah dengan pekerjaan mereka, habuan dunia Allah bagi. Bahkan kalau buat kerana Allah, akhirat pun akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Cuma poin penting, buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu apa perkara sekalipun, buat lillahi ta'ala. Lepas tu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan kita yang melakukan pekerjaan, kita yang buat ibadat, apa saja yang kita buat, kesemuanya hanyalah kerana Allah. Bukan tak boleh kerana lain. Ada orang kerja kerana nak gaji besar, silap. Tapi itu bukan matlamat utama. Matlamat utama lillahi ta'ala. Itu letak matlamat kedua, ketiga, keempat. Apa sekalipun, kesemuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi disebutkan di sini, perkara yang pertama disebutkan sebagai adab dalam kamu bersahabat adalah kamu buat bersahabat tadi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam hadis Nabi SAW, mereka yang bersahabat kerana Allah akan mendapat naungan di dalam di akhirat kelak. Di saat tidak ada naungan, melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Nabi, barakallahu fi ithnaini tahabba fillah fajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Allah memberkati dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah dan saling bertemu kerananya dan saling berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah akan berikan barakah saat kamu berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah semua kerana Allah, tak ada sebab lain, maka kamu akan dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua disebutkan, jika engkau bersahabat, bersahabatlah dengan seorang mukmin kerana dia mengetahui hak persahabatan. Kalau nak berkawan, nak bersahabat sungguh-sungguh, sahabat dengan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan tak boleh kawan orang Islam, boleh. Cuma diberikan dorongan awal nak bersahabat banyak dengan orang beriman. Kerana dia tahu hak sebagai orang beriman. Dia tahu hak kamu. Jadi tuan-tuan penting kena cari kawan orang beriman. Kerana iman ni sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi syiasat antara adab, cari kawan-kawan nak bersahabat, paling ramai sahabat dengan orang beriman. Baik. Tidak bersahabat dengan orang-orang yang jahat kerana mereka merupakan sekutu syaitan. Jadi jangan duk kawan dengan orang jahat. Kerana bimbang kamu akan terpengaruh dengan kejahatan yang mereka lakukan. Pengaruh besar. Bukan suruh tinggal, cuma dengan buat berkawan. Jangan jadi rapat. Dan jangan tinggal terus. Ada orang tah jahat, tinggal. Maka siapa nak bagi nasihat? Siapa yang nak bagi dorongan? Bawa balik ke jalan yang benar. Jadi jangan tinggal terus. Cuma tak bagi bersahabat ni, jangan buat kawan rapat. Kerana bimbang kamu akan terikut dengan kejahatan yang dilakukan. Baik, ni adab. Kemudian tidak masuk campur dalam perkara yang tidak berkaitan denganmu, kecuali apabila engkau diminta berbuat demikian. Di saat kamu bersahabat, kalau ada perkara yang sensitif, peribadi dan sebagainya, maka adab seorang yang bersahabat jangan masuk campur kerana itu hal peribadi. Kecuali dia minta tolong, minta pandangan, minta nasihat, maka berikan. Dia tuan-tuan adab nak kena jaga. Kadang-kadang orang tak jaga benar. Ambil tahu langsung sampai dalam kain orang dia kacau. Ada macam tu. Jadi sahabat yang baik, jaga adab. Hal peribadi sensitif, jangan duk tanya banyak. Melainkan dia minta pandangan, dia minta bagi nasihat, bagi. Selagi mana tengok tak gaduh kacau, biar. Itu hal dia. Yang peribadi sensitif untuk dia. Jangan kacau. Juha tuan-tuan dirahmati Allah pernah bergaduh dengan bini. Sahabat duduk sebelah rumah. Dengar, tak dengar rumah kayu. Rumah kayu pijak tangga pun bunyi. Dan Juha bergaduh dengan bini dia. Bini dia pun menendang jatuh dengar. Tergolek. Sampai bawah. Jiran sebelah dengar. Kawan. Oh dia netang apa kena. Tuan-tuan dirahmati Allah. Esok pagi sahabat main tanya. Mari bunyi derah. Gaduh. Lah. Laki bini besok lah gaduh. Jadi jangan doa apa yang kacau. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia tanya Juha, hai bergaduh ke? Juha kata bergaduh apa pula? Mari dengar bunyi derah nak macam benda jatuh. Juha kata, jubah aku jatuh. Takkan jubah jatuh bunyi derah macam tu? Juha kata mau tak derah, aku duduk dalam jubah tu. Itu cara Juha jatuh. Dia nak ajak kat sahabat ni sudut kalut lah. Boleh kamu nak ambil tahu tapi jangan kacau sampai dalam hal peribadi. Melainkan dia minta nasihat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, adab sahabat nak kena jaga. Kadang benda sensitif kita tanya menyebabkan kecil hati, merasa hati dan sebagainya. Ni orang yang kurang adab dalam berkawan. Baik. Kemudian tolonglah semampu yang mungkin dari segi memberi pendapat atau harta atau perbuatan. Maka sebaik-baik sahabat adalah sesiapa yang mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Ni sahabat yang baik, yang beradab, dia akan berikan pertolongan permintaan tanpa diminta. Tengok kawan dia dalam keadaan kesusahan, bagi tolongan. Musim PKP. Tuan-tuan, ada orang yang Allah berikan ujian berat waktu wabak ni melanda, dia tak kena menyakit tapi ujian lain yang datang. Terutamanya dalam bab kewangan. Tuan-tuan, 3 bulan tak keluar rumah. Ada orang yang dulunya untung banyak, tapi 3 bulan kena duduk di rumah, untungnya tak banyak, sikit. Untung-untung tapi tak banyak, sikit. Dan dia merasa tak sedap duduk. Mana untung sikit? Ada orang yang dulunya untung, tapi main PKP ni tuan-tuan rugi terus. Pergi berniaga balik penat. Untung tak dapat, balik modal. Penat. Ada yang tutup terus perniagaan. Rugi dia. Ada jenis tu. Dan tuan-tuan, ada orang yang dulunya biasa susah, tapi main PKP jadi senang pula ni. Ada. Untung derah. Masa dulu berniaga biasa-biasa, tapi main orang duduk di rumah ni jenuh buat. Jutawan pula. Ada orang yang nak bayar zakat, tuan-tuan nak bayar duit, nak bayar zakat hampir 10,000 zakat. Bayangkan dia punya perniagaan macam mana. Dahsyat semua berniaga. Ada orang yang dulu nak dapat 1,000 pun payah, tapi 3 bulan duduk di rumah boleh 1,600 duit bantuan. Tak galuh ni. Dulu nak kerja punya penat boleh 1,000 payah. Dan duduk di rumah boleh 1,600. Rezeki Allah tak betul. Jadi dalam ramai-ramai manusia ada orang yang terbeban dengan kewangan, ekonomi dan sebagainya. Sahabat yang baik dia akan tengok mana kawan dia perlukan pertolongan. Kawan tak minta, tapi kan dia berikan.
Dia akan berhati. Dan ini sahabat yang beradab. Dia tahu sebagai seorang sahabat kena berikan pertolongan bantuan sekadar yang mampu. Bagi bantuan. Lepas tu tuan, saat ada orang diuji dengan tidak mampu dalam bab kewangan, kita boleh makan, dia tak boleh makan. Kita jangan ingat dia seorang saja diuji oleh Allah, tapi dalam masa sama kita juga diuji. Ujian dia tak boleh makan, ujian kita nak tolong ataupun tidak. Ujian dia tak boleh makan, kita boleh. Jadi kita ingat kita tak diuji oleh Allah. Tak, kamu diuji nak tolong ataupun tidak tuan. Bagi pertolongan. Dan tak jelas kan tengok orang yang boleh tolong punya ramai manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi sebut kan, orang yang paling baik yang boleh bagi banyak manfaat kepada orang ramai. Lagi banyak manfaat, lagi kebaikan kamu dapat. Ustaz Abid Liu tu dah tengok tu cara dia. Awalnya kebaikan dia dapat banyak. Banyak orang dapat manfaat. Banyak. Bagi bantuan senang. Saya tengok satu video dia jalan satu kampung. Masuk dalam rumah. Budak-budak pekat kenak bagi seorang 50. Kakak bagi adik, kakak adik bagi, kak abang bagi, kak mak, semua satu rumah bagi seorang 50. Bukan satu rumah 50. Setiap orang dalam rumah dapat 50. Dan budak dapat 50 renyah tak kira. Pasal budak renyah dia tambah lagi 50. Saya renyah. Kalau Ustaz Abid rumah aku asana tu dia jangan lupa renyah. Saya besar semua. Kalau tak renyah tak dapat. Renyah. Dia up macam tu je. Tu cara dia. Orang yang rumahnya susah, tengok dhaif teruk, dia pergi sewa rumah baru. Duduk, sewa dia bayar. Bil api dia bayar, bil air dia bayar. Bahkan ada orang yang tak ada kenderaan nak niaga, pergi beli motor bagi. Saya sebutkan nak suruh tuan-tuan beli motor. Motor tuan-tuan pun mongek, nak pergi ke orang. Bukan suruh bagi motor dah, cuma bantu sekadar yang kamu mampu. Tengok cara dia. Syat. Ada orang dia fikir macam mana nak bantu orang. Macam mana nak buat? Nak bagi bantuan. Ni orang yang reti adab. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan perasan, masing-masing ada cara dia nak bantu orang. Ada seorang pelakon di India. Kalau saya sebut nama tuan-tuan kenal. Sebab muka kami saya arah. Amir Khan. Pak saya Amir, ni Amir Khan. Tambah Khan lagi. Tuan-tuan, di saat India diserang berat. India antara negara tertinggi kena virus berat. Teruk dia. Dan tuan-tuan, dia cari jalan macam mana nak bantu orang susah. Adalah artis lain kat tolong, cuma cara dia ni sempoi. Tuan-tuan dia buat apa? Diberikan berikan kenyataan umum kepada masyarakat. Siapa yang susah, mai ambil sekilo tepung di rumah. Mai ambil. Orang India pakai tepung. Banyak. Kerana makanan asas mereka, roti. Kita berah. Makanan asas kita berah, jadi orang pakai bagi berah. Bagi tepung, buat apa? Bagi putih. Kita tepung tak apa bagi, tapi bagi beras dulu. Pok ni dia pun makan roti banyak guna-guna tepung, beras tak jalan. Dia bagi tepung. Jadi dia umum siapa yang nak tepung main ambil di rumah, dia bungkus siap sekilo. Tuan-tuan, orang senang bila dengar sekilo je tepung buat tak tahu. Kita sekilo Tapi orang susah bila dengar sekilo ni benda berat besar. Pakat berumun pergi ambil. Tuan-tuan dirahmati Allah, saat berbalik di rumah, semua orang susah pakai ambil sekilo, balik di rumah, buka-buka tepung, dalam tepung ada duit. Kalau tak salah saya, tuan-tuan dirahmati Allah, duit dalam tepung, kalau convert main duit kita, paling-paling kurang ada RM700. Sekilo tepung RM700. Itu cara ni. Dahsyat. Rupanya tuan-tuan, perangai hak dia buat, cara tersebut dah pernah disebutkan dalam kitab para ulama. Ulama sebut lagi tak? Ada dalam syarah kepada Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, Jawahir Ludu'iyah, syarah kepada Arba'in Nawawiyah. Tuan-tuan, ada kisah cerita bagaimana seorang perempuan yang pemurah yang bernama Sayyidatina Ummu Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Ummu Ja'far ni terkenal dengan sifat pemurah, orang yang dermawan, hartawan, duit berlambak, mudah bagi ke orang. Dan tuan-tuan, di kampung tempat Sayyidina Ummu Ja'far ni duduk, tempat dia tinggal, ada dua orang lelaki buta sedang mengemis di jalanan. Satu hari dia berjalan, tengok ada dua lelaki buta tengah mengemis minta bantuan. Tuan-tuan, dua-dua buta. Dan saat dia mendengar puak-puak ni, dua-dua lelaki buta ni berdoa kepada Allah, dan dia mendengar doa yang mereka minta berbeza. Lelaki buta pertama berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma a'tini min fadlik. Ya Allah, kurniakan kepada aku apa yang ada pada kelebihan.
minta terus pada Allah. Dia tahu kampung tu ada Ummu Ja'far, orang yang hartawan, pemurah, dermawan. Tapi dia tak sebut nama Ummu Ja'far. Dia minta terus pada Allah. Ya Allah, kurniakan kepada aku apa yang ada pada kelebihan. Ni doa orang buta pertama. Kemudian dengar pula lelaki buta kedua berdoa, Allahumma a'tini min fadli Ummi Ja'far. Sebut nama kawan itu. Ya Allah, kurniakan kepada aku kelebihan yang ada pada Ummu Ja'far. Dan dia sebut nama Ummu Ja'far dalam doa. Ummu Ja'far dengar. Dia minta doa. Cuma dia ni sebut nama, dia ni dia tak sebut. Dan tuan-tuan, Ummu Ja'far orang pemurah. Saat dia dengar macam tu, diberikan bantuan tiap-tiap hari. Dihantar kat dia orang. Cuma bantuan tak sama. Disebutkan lelaki buta yang pertama dapat 2 dirham. Dia hantar 2 dirham. Allah alam 1 dirham dengan duit kita banyak mana Allah. Cuma saya pernah sampai Dubai. Tempat saya memesak dulu. More you know. Dan di Dubai saya guna dirham. Cuma duit dirham Dubai lebih kurang duit kita. 1 dirham lebih kurang RM1 lebih macam tu je. Jadi mungkin dirham ni harganya tinggi dulu. Jadi diberikan 2 dirham kepada lelaki buta pertama. Yang berdoa minta kepada Allah terus. Tak guna nama Ummu Ja'far. Manakala lelaki buta yang kedua, yang doa, Ya Allah, bagilah Ummu Ja'far yang pemurah tadi, bagi bantuan kat aku. Betul lah doa dia lebih kurang. Maka Ummu Ja'far hantar makan bantuan kat dia tuan-tuan, berupa 2 biji roti, kemudian ada seekor ayam bakar bersama dengan roti tersebut, dan dalam ayam tersebut diletakkan 10 dinar. Dia buat perangai macam ni. Amir Khan buat perangai macam ni. Umpamanya ada dah perangai. Orang baik-baik buat dah. 2 biji roti, ayam seekor. Dalam ayam tu ada 10 dinar. Kalau 1 dinar 500, 5,000 sehari. Tuan-tuan, sampai satu tempoh yang panjang, tuan-tuan kalau bagi sebulan, kaya-kaya dah buta. Kaya dah. Selepas satu tempoh, Ummu Ja'far datang, jumpa lelaki buta yang kedua. Tanya dia, tuan-tuan, apa yang ku bagi tadi kaya lagi? Takkan tak kaya lagi kot? Tuan-tuan, lelaki buta kedua kata apa? Nak kaya pula otak apa? Hang duk bagi ayam dengan roti ya. Aku bukan nak benda tu, bagilah duit. Dia buta. Lepas tu hang buat apa? Saat aku dapat ayam dan roti 2 biji, aku tanya kepada buta hak kawan sebelah tu, dapat apa? Dia dapat duit 2 dirham. Jadi setiap kali aku dapat roti dengan ayam, aku jual kat dia sebab anak-anak dia ramai. Hang boleh makan dengan anak. Mai 2 dirham. Bodoh ni. Orang bagi 10 dinar, dia nak 2 dirham. Sebab tak tahu. Dan apa kata Ummu Ja'far? Benar. Apa yang aku bagi, Allah hantar kepada kawan hak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar kat dia walaupun kita tak mau dia kaya. Bagi 2 dirham tak kaya pun, tapi mesti dia minta kelebihan daripada Allah, Allah bagi kepada dia nak. Kawan hak kedua ni minta Ummu Ja'far yang bagi. Ummu Ja'far bagi. Tapi kalau Allah tak berkehendak, tak dapat. Ini kisah yang aku. Cuma nak bak dan perangai bubuh duit dalam barang ni, dalam kitab sebut lah. Amir Khan buat benda. Tu cara dia nak tolong orang. Tuan-tuan, kalau Amir Khan pun tolong orang, kita hadap berkhan ni dengan tak tolong. Takkan tak mau tolong. Kerja balas. Orang pada dapat bantuan ni, tak dapat. Beras berkampik lah. Orang tanya tak dapat. Tanya tak dapat. Jenis lapak bantuan. Dia mengharapkan bantuan pada orang, tapi dia langsung tak terlintas nak bantu orang lain. Ini masalah. Atau orang yang sahabat yang baik, yang beradab, dia akan berikan bantuan kepada sahabat yang harta, pendapat, apa saja untuk berikan bantuan kepada sahabat yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka mudah-mudahan kita dapat jadi sahabat yang beradab, memberikan bantuan kepada sahabat kita yang lain, sekalipun dia tak minta bantuan, tapi saat melihat dia memerlukan, maka bagi bantuan. Bukan harta saja, sebab itu dia sebut selain daripada harta, berikan juga pendapat, kemudian berikan sama ada tolong dengan perbuatan. Baik. Tengok dia kuih teruk, bagi pendapat. Tengok dia buat kerja bodoh sangat, bagi pendapat. Ni kalau hamba macam ni kan senang. Walaupun dia tak minta pendapat, bagi. Kerana tu akan menyenangkan dia. Tu adab bersama. Sekiranya engkau memusuhi seseorang sahabat, maka segerakanlah berdamai sebelum 3 hari dan jadilah engkau orang yang memulakan perdamaian. Saat kamu bergaduh dengan seorang sahabat, maka jangan lebih dari 3 hari. Bukan suruh, tapi benar. Maksudnya ada ketika nak bergaduh, cuma jangan lama nak bergaduh sampai masa muka. Dan saat bergaduh, kamu cari jalan nak berbaik-baik dengan dia. Dan pastikan kita yang mulakan perdamaian. Kerana ni pahala yang besar. Sabda baginda Nabi SAW,
wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik antara mereka berdua adalah yang mendahului dengan salam. Kemudian jauhilah diri daripada persahabatan atas sesuatu kepentingan kerana tiada asas dan berkat kepadanya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kawan bukan kerana ada pangkat. Kita bersahabat dengan seseorang bukan kerana duit dia banyak. Bersahabat dengan seseorang bukan kerana darjatnya tinggi. Bukan kerana ada kepentingan sesuatu, melainkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang kawan ada sebab. Kawan ni ada jawatan tinggi, kawan. Kerana mudah nak minta ajar untuk anak ni. Kawan ni ada rezeki kerja bahagian sekian-sekian, maka dia pun buat baik. Kerana mudah nak dapat main. Ada kabel besar. Tak kabel, jack. Kabel, jack dengan satu benda tahu. Ada 3 benda bagi orang terangkat. Sama tak pakai kabel, dia pakai jack. Dua tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bersahabat hanya kerana Allah, bukan kerana kepentingan yang lain. Sekiranya sahabat kamu kurang memenuhi hak daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka pimpinlah tangannya ke jalan Allah dengan perkataan baik dan akhlak yang bermanfaat. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saat kawan kita tengok jauh daripada Allah, semayangnya lalai, kemudian perbuatannya melakukan perbuatan yang salah di sisi Allah, maka sahabat yang baik pimpin tangannya balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biar dia terus hanyut macam tu. Berikan nasihat, berikan dorongan, mudah-mudahan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga antara adab sahabat yang baik, mereka berkongsilah dengannya suka dan duka. Kita dapat nikmat, kongsi dengan kawan. Kawan tu ada sedikit kesedihan, kita pergi kongsi dengan dia. Saat kita dapat kelebihan sikit, jamu kawan-kawan makan, belanja. Ajak belanja makan. Saat kawan tu dapat kesedihan, ada kematian ahli keluarga, dapat masalah sikit, maka kamu pergi kongsi kedukaannya. Ini sahabat yang baik. Sabda Nabi SAW, la tusahibu illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyya. Kata Nabi SAW, usahlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan bersama engkau kecuali orang yang bertakwa. Nabi pesan, nak kawan cari kawan yang beriman, kerana dia akan mengetahui hak sebagai seorang sahabat, dan nak makan, makanlah dengan orang bertakwa. Karena kalau makan dengan orang yang tak bertakwa, salah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, siapa yang makan dengan tangan kiri, dia telah makan dengan syaitan. Man akala bishimalihi akala ma'ahu syaitan atau kama. Siapa yang makan dengan tangan kiri, dia telah makan dengan syaitan. Kadang kalau setan makan dengan dia, ni bukan orang takwa. Tak makan dengan bismillah, dia tak mula dengan bismillah, dia tak makan dengan tangan kanan. Ni bukan ciri orang bertakwa. Jadi Nabi pesan nak makan dengan orang bertakwa. Hanya penuh dengan adab dan sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak makan tak baca bismillah, belah tangan kiri pula. Rokok dengan tangan kanan. Nak kata apa? Rokok dia pegang dengan kanan, tapi makan kiri. Makan kanan. Makan dengan kiri tanpa bismillah, makan dengan syaitan. Ada seorang lelaki dia kata, saya kalau makan saya takkan baca bismillah kerana saya nak syaitan makan dengan saya. Pula dah. Kalau makan saya makan dengan kiri kerana dia nak syaitan join. Tapi lepas makan saat minum air, saya akan baca bismillah biar syaitan mengkelan. Mampu fikir waktu. Sebab waktu makan syaitan join, waktu minum tak boleh join, buat bismillah, tak mengkelan dia dah. Hangat setan jempok makan hang. Buat melawak tu. Nabi ajak makan bismillah, makan dengan tangan kanan. Ni ciri orang takwa. Dan dengan sebutan bismillah ni bukan jalan-jalan. Sebutan bismillah ni sebutan yang sangat barakah. Ada ulama syarah, sebalik perkataan bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 kalimah bismillah. Tuan-tuan, ada ulama sebut 4 kalimah ni menandakan bahawa Allah akan berikan pengampunan kepada 4 keadaan manusia buat dosa. Kita ni buat dosa 4 tempat. Siang dan malam, tersembunyi dan terang-terang. Habaq waktu bila tak buat. Kalau waktu siang pun dia buat dosa, tambah waktu malam. Mesti buat. Siang buat, malam buat. Kalau terang-terang pun dia buat dosa, tambah tersembunyi dosa seorang. Lagi buat. Maksudnya 4 tempat manusia ni tak terlepas pada buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan barakah sebutan bismillahirrahmanirrahim, Allah nak ampunkan dosa 4 tempat tadi. Dengan syarat kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kamu buatlah siang, buat malam, terang-terang, tersembunyi. Buatlah dosa macam mana pun. Tapi saat kamu minta pada Allah, Allah akan berikan keampunan. Ni Allah yang bersifat dengan Maha Pengampun. Allah akan ampun. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Batu Nabi Allah sebut dalam Quran, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepada aku, nescaya aku akan ingat balik kepada kamu. Kata Syekhuna Dr. Yusri Rushdi hafizahullah taala, kata Syekh, Allah sebut dalam Quran, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah pada aku akan ingat balik pada kamu. Maksudnya, kalau kamu ingat kepada Allah dengan dosa yang kamu buat, Allah akan ingat balik pada kamu dengan taubat yang Dia akan berikan. Allah akan berikan pengampunan pada taubat yang kamu pohon. Ingat dengan dosa, Allah akan ampunkan dosa. Itu cara Allah ingat balik pada manusia. Zikir banyak-banyak. Fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah pada Allah, Allah akan ingat balik pada kamu. Lepas tu kena sebut kalimah Allah banyak-banyak. Walaupun ada orang sebut, jangan sebut Allah. Allah tak ada makna kan kadang-kadang. Ada kan sebut macam tu? Kita nak sebut pergi penuh. Allahu Akbar kan? Subhanallah kan? Masya Allah kan? Kalau Allah satu-satu je tak ada makna, tak ada faedah. Pening habis pula orang. Ada seorang ustaz jawab dah. Allah ni kalimah dalam Quran. Ada 4 huruf. Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Jadi kalau sebut Allah, paling pada kurang 4 huruf, 40 pahala. Kalau niat baca Quran. Yang sebut kalimah Allah ni, ada faedah ni. Oh, tak ada pula. Jawab, ustaz tu jawab cara bodoh lah. Jawab biasa-biasa. Dia balas balik. Dia kata apa? Kalau macam tu, ada juga dalam Quran perkataan syaitan, iblis, Fir'aun. Jadi kalau duduk saja-saja, duduk meratik, Fir'aun, boleh pahala? Mampu. Main ngampuk ni pening. Tuan-tuan kalau guna akal yang waras pun boleh fikir. Saya bagi contoh mudah sebagai penutup malam ni. Tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang doktor, tiba-tiba pesakit yang kita tengah rawat aksiden, duk cuci luka, duk jek dan sebagainya, dan pesakit tersebut sedang kesakitan, tetapi dia mengeluh dengan menyebut kalimah Allah. Duk sakit ni tapi dia sebut Allah, Allah. Kita yang duk rawat tadi pun dengar, oh bagus kau ni. Kita hak duk rawat pun rasa tenang, manakala hak tengah dirawat pun rasa tenang. Kerana kalimah Allah Subhanahu wa taala. Rasa seronok dan kita berasa nak buat yang terbaik untuk berikan kesembuhan kepada dia. Nak tolong yang terbaik. Kerana kesebutan kalimah Allah memberikan ketenangan. Tapi kalau tengah duk cuci luka, tiba-tiba kawan hak sakit dia sebut Fir'aun, setan, iblis. Dia tak nak buat apa ni? Kalau kawan hak tadi duk sebut Allah, kita berasa tenang. Kalau sebut macam tu jadi mana? Bukan dekat kita tension. Ada pesakit hak baru kelak buat bedah, kerat kaki kerana kecil manis, dia pun berasa nak menepak bang walaupun dia tak kaki. Anda sebut iblis buat apa ni? Ada manfaat kan? Maksudnya kalimah tu tak memberikan bantuan. Adapun kalimah zikir, kalimah Allah Subhanahu wa taala sangat besar faedah. Diingat kepada Allah dengan dosa yang kamu buat, Allah akan ingat kepada kamu dengan pengampunan yang akan diberikan. Jadi makan dengan berkawan dengan orang yang beriman, dan makanlah kamu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Nabi sebut dalam hadis sabda Nabi yang panjang yang mafhumnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang bersama orang soleh berbanding orang yang bersama dengan orang jahat seperti pembawa minyak wangi dan peniup kayu api. Adapun pembawa minyak wangi, sama ada dia akan memberimu atau engkau mendapat bauan wangi daripadanya. Nabi sebut beza antara kawan dengan orang baik dan orang jahat. Saat kamu kawan dengan orang baik, umpama kawan dengan orang jual minyak wangi, sama ada dia akan bagi peri kat kamu minyak wangi tersebut, ataupun kamu akan dapat tumpang bau wangi ni. Wangi tu main melekat kat kamu. Anda duduk kawan dengan orang jual minyak wangi. Ni perumpamaan kalau kawan dengan orang baik. Kamu tak baik pun, tapi sahabat dengan orang baik, kamu duduk kelompok dengan orang baik, maka kamu juga akan nampak baik. Kamu akan dikenali dengan orang baik. Duduk dengan ustaz. Tuan-tuan, satu hari dia tukang bawa driver, tolong bawa ustaz. Tapi satu hari dia tak larat, sengguk ustaz kata tak apalah, mai saya bawa pula, kamu duduk sebelah. Sampai masjid orang sambut dia. Ustaz melopong dalam kereta. Orang ingat ustaz terus bawa kereta kan. Jadi ustaz. Maksudnya kalau duduk dengan orang baik-baik, kamu akan tumpang dia punya kebaikan. Ini perumpamaan yang Nabi sebut. Adapun manakala pembawa kayu api, sama ada dia membakar bajumu atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Tapi kalau kawan dengan orang jahat, sama ada baju kita terbakar kerana dia bakar, adapun busuk kayu api tersebut akan melekat pada baju kita. Jadi kalau sekalipun kita tak buat jahat,
Tapi kalau duduk dengan kelompok orang jahat, bimbang kita akan terpalit dengan kejahatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada malam ni berkaitan dengan adab dalam kita bersahabat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sahabat yang baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sahabat yang baik kepada kawan-kawan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan persahabatan yang kita bina di atas dunia Allah kekalkan sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, mohon ampun dan maaf kesalahan bahasa, silap cakap sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.